Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim, amma ba'. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama berada dalam rumah Allah, solat fardu maghrib berjamaah, dan kita beri kesempatan untuk sama-sama terus berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati setiap amalan yang kita lakukan, khususnya dalam usaha kita mencari jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ada dengar kabar daripada MKN bahawa kita dibenarkanlah untuk merentas daerah, tapi merentas negeri masih lagi belum dibenarkan. Jadi mungkin adalah memberikan sedikit kelegaan bagi beberapa pihak, namun tak bermakna rentah daerah tapi orang tak boleh nak rentas lagi nak pergi masjid. Tak penuh lagi orang pergi masjid. Jadi, kita penuhkanlah ruang-ruang yang ada dalam masjid. Mudah-mudahan masjid ni penuhlah. Tak ada makna kalau kita ada bina masjid besar, masjid baru, yang hadirnya orang itu juga tak bertambah-tambah. Jadi, biarlah orang kata apa, jemaah kita sentiasa bertambahlah dari masa ke semasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita teruskan pengajian kita fiqh munakahat. Kita masih lagi berada pada tajuk wanita yang haram dikahwini. Kita dah selesai dulu 3 bab dalam tajuk wanita yang haram dikahwini selama-lamanya, iaitu dari sudut keturunan, atas sebab keturunan atau nasab. Yang kedua dari sudut persemendaan, musaharah tersebut. Yang ketiga dari sudut penyusuan, ar-radha'ah, penyusuan. Jadi selesailah bab haram perkahwinan selama-lamanya. Maknanya 3 kelompok ataupun 3 sebab tadi itu adalah haram kita berkahwin selama-lamanya. Selama-lamanya kita haram berkahwin. Jadi malam ni kita akan sambung tuan-tuan. Kita akan sambung
bab yang seterusnya iaitu masih lagi haram berkahwin, tetapi haram berkahwin sementara. Ya, maknanya dia bersifat sementara aja haram kita berkahwin dengan. Maknanya hilang sebab itu, maknanya ada satu sebab kita haram berkahwin dengan dia kerana ada satu sebab. Hilang sebab itu, maka kita boleh berkahwin dengan dia. Dan sebab itu bersifat sementara. Dia tidak selama-lamanya. Macam kalau kita kata haram berkahwin dengan ibu kandung. Itu bersifat selama-lamanya. Tak ada apa kita nak ubah dah. Jadi yang ini ialah haram yang bersifat sementara. Hilang sebab tu boleh kahwin. Tak ada masalah. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk itu. Baik. Haram yang sementara. Haram yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab-sebab tertentu. Ada sebab-sebab dia. Apabila sebab yang tersebut hilang, maka perempuan itu boleh dikahwini. Hilang sebab itu, boleh kahwin. Tapi asal lagi ada sebab itu, kita tak boleh kahwin dengan dia. Baik, sekiranya perempuan itu dikahwini juga sebelum sebab pengharamannya hilang, maka perkahwinan tersebut batal. Maknanya kalau kita kahwin juga, tapi ada sebab yang menghalang, kita tetap nak kahwin atau kita kahwin juga, pernikahan itu batal. Tidak sah pernikahan tersebut. Nanti kita sebut satu-satu siapa dia ataupun apa sebab-sebab yang menghalang kita kahwin dan bagaimana sebab-sebab tu boleh hilang. Diangkatlah sebab tu. Okay, baik, perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah yang pertama, bermadu saudara. Bermadu saudara. Faham tak? Tuan-tuan kalau buat madu laju je. Bermadu, yang kita dengar bermadu. Isteri bermadu. Maknanya ada isteri kedua, ada ketiga, keempat. Ini bermadu saudara. Disebut istilah al-jam'u bainal ukhtaini. Dihimpunkan dua saudara. Maksud dia apa? Iaitu saudara perempuan. Adik-beradik perempuan. Tak boleh kita himpun sekali kahwin. Hari ini kita kahwin dengan kakak dia. Yang nombor satu, yang sulung. Dia kahwin, akad nikah dah selesai. Kita pun dah duduk tinggal dengan mak mertua. Rupanya ada seorang lagi adik dia, lawa juga. Baru dia perasan ada seorang, lawa juga. Duk kenan pula. Jadi dia nak nikah pula dengan adik dia. Dalam masa yang sama, dia masih lagi suami yang sah kepada kakak dia itu. Boleh atau tidak dia berkahwin dengan adik, istilah dia adik ipar lah. Boleh atau tidak? Tak boleh. Boleh. Dia ada dua jawapan tu. Tak boleh pun ya, boleh pun ya. Tapi ada dengan alasan dia tu. Jangan dengar depan dia je. Belakang tu kena dengar alasan dia tu. Kalau jawapannya tak boleh, kerana apa tak boleh? Kerana ketika itu dia sedang berkahwin dengan kakak dia. Itu adiknya. Dia dah kahwin. Jadi ini pangkat abang ipar. Jadi kalau dia nak kahwin, ketika itu tak boleh. Sebab ada penghalang. Sebab dia dah kahwin dengan saudara perempuannya. Iaitu kakaknya. Jadi tak boleh. Kalau kita kata jawapannya, boleh. Boleh berkahwin dengan syarat dia sudah tidak ada hubungan dengan kakak dia itu tadi. Maksud kata mungkin kakak dia meninggal. Ataupun mungkin kakaknya bercerai lah. Kan? Elok-elok tengok adik dia cantik, terus dia cerai. Aku ceraikan kau talak satu. Sebab apa? Aku kenal dengan adik kamu.
Itu contoh je lah. Bukanlah maksudnya suruh buat macam tu. Contohnya. Maknanya, kalau dah dia tak ada hubungan dah dengan kakak dia, sama ada meninggal ataupun bercerai, maka barulah dia boleh berkahwin. Itu saya kata tadi. Boleh pun ya, tengok hujahnya apa. Tak boleh pun ya. Tapi apa alasan dia tu? Ya. Istilah kita apa hari ni? Kita sebut salin tikar. Salin tikar ni biasanya meninggal lah. Tapi kalau saja-saja cerai, semata-mata suka ke adik dia tu, takkan nama salin tikar juga. Salin tikar ke? Itu gulung tikar namanya. Ya. Biasanya kalau isteri je meninggal, dia kahwin dengan adik arwah isterinya, kita istilahkan salin tikar lah. Tapi kalau suami dia saja ceraikan yang kakak dia tu, semata-mata nak kahwin dengan adik, tu saya kata takkan salin tikar juga. Kalau dia gamak buat gitulah. Itu dari segi hukum. Okay? Jadi tak boleh himpun serentak. Ataupun serentak akad nikah tu. Lagi dah tak boleh. Dia akad nikah tu, akad nikah serentak. Aku terima nikah. Ya? Kakak dia nama Fatimah, adik dia nama Zaliha contohnya. Aku terima Fatimah dan Zaliha binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Boleh ke tak boleh tuan? Tak boleh. Lagilah tak boleh sebab serentak. Ya? Kalau serentak, dua-dua tak sah nikah tersebut. Kalau berlaku tak serentak, contohnya pagi dia nikah kakaknya, tiba-tiba petang dia nikah pula adiknya, maka yang petang itu tidak sah. Mana yang kedua tu tidak sah. Yang sah ialah yang pertama. Itu maksudnya menghimpunkan kedua-dua saudara. Jadi haramnya sementara je, iaitu kalau kata dia masih lagi ada hubungan, maka haram. Tapi kalau dah tak ada hubungan, dah bercerai, dah meninggal, boleh nikah, tak ada masalah. Okey, baik. Sama ada nasab ataupun susuan adalah haram dimadukan. Maknanya, termasuklah dia bukan sekadar adik-beradik kandung ni. Bahkan termasuklah adik-beradik susuan. Yang kita dah belajar pada minggu lepas lah. Pada bulan yang lepas. Ya. Apabila mana dia? Sekiranya akad itu berlaku serentak, pernikahan tersebut adalah batal. Ini saya sebut tadi. Kalau serentak, belum pernah mendengar kot berlaku dalam sejarah tak? Dia terima nikah sekali dua pasangan. Adik-beradik dua tu. Ya. Okey, maka batal. Maknanya dua-dua tak sah. Kalau serentak lah. Dan jika sekiranya berlainan masa akad perkahwinan, yang kedua adalah batal. Hari ni dia nikah kakak dia. Besok, dia tak cerai lagi kakak dia, masih lagi suami yang sah. Besok dia nikah pula dengan adik dia. Nikah yang kedua itu tak sah. Nikah yang pertama itulah yang diterima. Jika isteri diceraikan, dan selesai iddahnya atau telah meninggal dunia, maka halal bagi bekas suaminya mengahwini saudara bekas isterinya. Kalau dah bercerai, tak kiralah apa sebab bercerai pun, sama ada dilafaz ke, cerai ta'liq ke, cerai apa pun, fasah ke, asalkan bercerai, maka dia boleh berkahwin dengan adik dia, saudara dia tu. Ya. Kalau kata dia nak bergilir pun, dari segi hukum lah. Contohnya, dia ada 5 adik-beradik perempuan. Mula-mula kahwin yang nombor 1. Tengok nombor 2 berkenan, dia cerai pula yang nombor 1. Nikah yang nombor 2. Tengok pula adik dia yang nombor 3 berkenan, cerai yang nombor 2, kahwin pula yang nombor 3. Itu dari sudut hukum tak ada masalah. Tapi nampak gaya ni gelojoh benar lah. Ataupun menzalimi lah. Maknanya rasanya tak ada lah orang buat hamba peringkat macam itu. Tapi kalau nak dari segi semata-mata hukum, tak ada masalah. Sebab dia dah cerai dengan mana-mana saudara kandung dia, adik-beradik dia.
Okey, firman Allah, hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurar rahima. Dan diharamkan kamu menghimpunkan, yakni dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara. Haram, kahwin, himpunkan sekali serentak dua perempuan adik-beradik. Kecuali yang telah terjadi pada masa yang lampau. Di masa zaman jahiliah dulu, mereka buat. Orang Arab jahiliah dulu buat macam ni. Perkahwinan, adik-beradik himpun sekali. Tapi bila datang Islam, kita hapuskanlah amalan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, baik, itu yang pertama. Yang kedua, haram sementara ialah bermadu dengan ibu saudara sebelah bapa. Faham? Bermadu dengan ibu saudara. Tadi bermadu dengan saudara. Bermadu dengan adik-beradik lah. Sekarang ini haram juga bersifat sementara, itu bermadu dengan ibu saudara sebelah bapa, ibu saudara sebelah ibu. Maknanya tak boleh kita himpunkan. Contohnya, kita kahwin dengan contohlah seorang perempuan. Katalah Siti nama seorang ni. Ya, Siti ni ada mak saudara. Mungkin mak saudara dia pun kita kata apa? Belum kahwin lagi ke, ataupun ibu tunggal ke, ya. Maknanya tak ada pasangan lah. Ya. Dia berkenan dengan ibu saudara si Siti ni pula. Dalam masa yang sama, dia masih lagi suami kepada si Siti ni. Jadi lelaki ni tadi tak boleh kahwin dengan mak saudara Siti, jadi dihimpunkan lah. Dia jadi macam orang kata apa, madu lah di situ. Ya? Tak boleh dihimpunkan dalam satu masa. Satu masa maknanya satu masa lah. Macam saya cerita tadi. Ya? Dalam masa yang sama, dia masih lagi suami kepada Siti. Dalam masa yang sama, dia juga adalah suami kepada mak saudara Siti, isteri dia tu. Tak boleh. Sama ada mak saudara sebelah bapa ataupun mak saudara sebelah ibu. Anak saudara kepada saudara perempuan. Anak saudara kepada saudara lelaki, cucu daripada anak lelaki dan perempuan. Mana yang berkaitan dengan perempuan ni lah. Isteri dia ni, isteri dia ada mak saudara, isteri dia ada anak buah. Anak buah perempuan, anak buah daripada adik-beradik lelaki, anak buah daripada adik-beradik perempuan. Boleh faham ni tuan-tuan? Hari ni saya tak pakai whiteboard lah. Pasal rasanya tak ada complicated sangat. Tuan-tuan pun dah level tinggi dah. Dia dah lepas bab ar-radha'ah tu, susuan tu, dia dah boleh pergi jauh lah. Dia punya level complicated dia tu. Ya? Dalam masa yang sama, dia tak boleh kahwin dengan anak saudara isteri tu. Isteri dia ada anak buah perempuan. Maknanya anak buah ni ialah anak kepada adik-beradik dia lah. Faham tak? Ya? Ini Siti, isteri dia. Siti ada anak buah. Okey? Cabutlah. Saya cabutlah. Ni Siti, ni anak buah Siti. Anak saudara Siti. Maknanya anak, ni perempuan lah, perempuan juga. Anak perempuan kepada adik-beradik Siti. Kita kahwin dengan Siti, tiba-tiba berkenan pula dengan anak buah si Siti ni. Tak boleh kita himpunkan sekali dua. Sama macam kes ibu saudara tadi. Sama juga dengan adik-beradik perempuan. Samalah, tak kira anak perempuan kepada saudara perempuan ataupun anak perempuan kepada saudara lelaki. Maknanya anak buah kepada abang ke, anak buah kepada kakak ke, tak boleh dihimpunkan sekali. Okey, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujma'u bainal mar'ah wa 'ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha. Perempuan itu jangan dimadukan dengan ibu saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibunya. Tak boleh dimadukan. Maknanya dihimpun sekali. Baik.
Hikmah haram madu semua perempuan yang dinyatakan sebelum ini adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mara. Sebab saudara terdekat ni kalau macam adik-beradik, adik-beradik mana boleh. Kalau ni dah bercerai tak apalah. Sepupu boleh. Tak boleh juga. Dihimpunkan. Dihimpunkan serentak. Baik. Hal ini berdasarkan tadi. Hal ini adalah kerana ia akan menimbulkan perasaan cemburu di kalangan isteri tersebut. Sebab yang terdekat. Okey. Daripada Isa bin Talhah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala qarabatiha makhafatal qati'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan dimadukan dengan saudara maranya kerana dibimbangi akan memutuskan silaturahim. Dia maksudnya tak boleh yang bersifat sementara. Kita balik berasal, dia maknanya salah satu lah. Kalau engkau suka kakak, engkau janganlah suka dengan adik dia pula. Maknanya salah satu je lah, dia tak boleh himpun sekali tu. Kalau engkau berkenan dengan mak saudara isteri kamu, maknanya kamu pisahlah dengan isteri kamu. Itu contohlah bahasa mudahnya. Gitu. Kalau kamu berkenan dengan anak buah kepada isteri kamu, kamu tak bolehlah masih lagi kekal suami dia. Kamu kena mungkinlah cerai dan sebagainya lah. Dia tak boleh dalam satu masa tu berhimpun sekali. Okey, baik. Jika seorang daripada perempuan tersebut diceraikan dan selesai iddahnya atau meninggal dunia, bolehlah saudaranya yang seorang lagi dikahwini. Ni dia balik. Maknanya macam tadilah, kalau cerai atau meninggal baru boleh kahwin. Tapi kalau tak boleh himpun sekali. Sama, dia kira macam sekarang, abang ipar dengan adik ipar boleh buka aurat ke tak boleh buka aurat? Tak boleh. Sekarang ni contoh. Okey, ini isteri. Okey, kita kahwin dengan isteri. Ini adik kepada isteri, perempuan lah. Okey, masa ni kita hanya kahwin dengan ni lah, dengan kakak dia. Kita dengan adik dia ni, okey, itu cerita kahwin, cerita ni yang sentuhan ni. Okey, boleh buka aurat tak? Boleh buka tudung tak depan abang ipar ni? Tak boleh, samalah. Kalau macam tu, sentuh pun sama juga. Tak boleh. Diharamkan berkahwin. Kalau status dia ketika itu masih lagi dia suami ini, dia haram di sini. Tapi kalau dia dah bercerai di sini, dia dengan isteri dia, ni katalah dia bercerai, dia ceraikanlah yang isteri yang apa ni? Yang kakak ni dia ceraikan. Katalah tak dia ceraikan. Okey. Dia kahwin dengan yang adik ni. So takkanlah isteri kita nak cakap tak boleh sentuhan. Itu dari sudut wuduk lah. Dari segi aurat dah tentulah dari isteri kita boleh buka aurat apa semua, tak ada masalah. Nampak? Dia berpindah hukum tu. Kalau dia kekal di sini, dia suami di sini, dia seperti ajnabi di sini dengan yang adik. Maknanya dia kena jaga aurat, tak boleh salah. Tapi kalau dia berpindah pula, yang ini dengan yang inilah pula. Yang ini dengan yang bekas isteri ni pula. Faham tuan? Dia cerai hidup lah. Cerai dengan yang kakak ni, dia kahwin pula dengan yang adik. So dengan adik ni tak ada masalah, sebab dah isteri dah. Dengan yang bekas isteri ni macam mana tuan-tuan? Boleh bersentuhan tak? Boleh tak? Boleh buka tudung tak depan bekas suami dia tu? Dia akan jadi kepada asal balik lah tuan-tuan.
bila berkahwin dia, status tu akan berubah. Tapi janganlah buat rupa itu pula kan. Dia kerana nak bersalam dengan ini, dia cerai ini, pergi nikah dengan ini. Nak bersalam balik dengan ini, cerai ini, nikah pula dengan ini. Jangan macam tu. Dari sudut hukum memanglah boleh, tapi dia akan jadi macam menganiaya lah, menzalimi orang. Kadang-kadang orang dia gunakan hukum ni untuk kilah. Dia pandai, dia pusing. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, berkahwin lebih daripada 4 orang perempuan. Tak boleh. Dah cukup 4 je. Dah lah nak kahwin apa lagi. Boleh tak kahwin lagi yang dah 4 orang isteri ni? Boleh tak? Dia ada 2 jawapan lah. Boleh dengan syarat dia cerailah mana-mana 4 tu. Ataupun kebetulan meninggal ke. Daripada 4 tu meninggal seorang, top up seorang lagi. Lepas tu meninggal pula seorang lagi. Dia penuhkan kuota lagi, cukup 4. Gitulah. Dia maknanya, dia dah cukup 4 isteri, dia tak boleh kahwin lagi dah. Tapi sementara aja. Sementara apa? Sementara dah cukup 4. Kalau berkurangan jadi 3, dia boleh kahwin. Gitu. Ada yang cukup 4 dah? Tak ada? Baik, seorang lelaki tidak boleh mengahwini perempuan kelima ketika mempunyai 4 orang isteri. Ia hanya dibenarkan apabila seorang daripada isteri yang sedia ada itu meninggal dunia atau diceraikan dan selesai iddahnya. Meninggal atau bercerai. Mana-manalah. Tapi takkan gamak aku. Kadang-kadang ada juga yang buat kan. Dia cukup 4, dia minat seorang, ceraikan seorang, ambil seorang. Udah dia rasa tak berkenan pula yang tu pula, dia ceraikan yang tu, ambil seorang. Itu semata-mata hawa nafsu je barangkali. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Kalau tuan-tuan ingat dulu, lama dah. Zaman bila tak ingat, saya sekolah kecil lagi. Ada seorang tu dia kahwin 10 isteri. Apa nama dia, Abu Talib ke apa? Tuan-tuan ingat lagi? Tak ingat? Ada dulu. Bila tanya mana kamu datang dalil, bukan 10 isteri tu dicerai-cerai, tak. Memang kekal 10 tu. Tak tahu macam mana dia boleh lepas tak. Mungkin sedikit ke barangkali kan. Kalau mengikut prosedur memang tak lepas lah. Bila tanya, mana kamu dapat dalil boleh sekahwin 10? Dia kata, dalam ayat Al-Quran kata dia. Dalam ayat Al-Quran kata dia. Apa dia? Dia sebut. Inilah ayat dia kata, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Okey, dia kata apa? Kahwinlah wanita-wanita yang kamu senangi. 2. Dia kata 2. 3. 2 campur 3 berapa? 5. Lepas tu 4. 5 campur 4, 9. Lepas tu yang last sekali, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu rasa takut tak berlaku adil, cukuplah 1. Jadi 9 campur 1, 10. Dia kata, tu 10 kata dia. Dia kona kat tu pula. Itu sesatlah. Tak payah ikutlah tuan-tuan. Kita jagalah apa yang ada. Amanah yang ada tu jaga elok tuan-tuan. Kalau berani jumpa saya bantulah mana yang boleh. Okey, baik. Begitu juga hadis Nabi SAW daripada Qais bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Qala aslamtu wa indi taman niswatin fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhunna arba'an." Maksudnya aku telah memeluk agama Islam dan ketika itu aku mempunyai 8 orang isteri. Ini cerita Arab Jahiliah lah. Maknanya dia sebelum masuk Islam, dia dah ada 8 isteri sebelum masuk Islam. Jadi cerita dengan Nabi, aku ada 8 isteri. Tuan bayang. Anak tak tahu lah berapa. Isteri 8. Okey. Lalu aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkara itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah 4 orang daripada mereka." Bila dah masuk Islam, kena ikutlah syariat Islam.
Islam hanya membenarkan 4 isteri saja. So kamu pilihlah yang mana satu. Pilih 4 daripada 8 tu. Siapa idaman kalbu yang 4 itu. Baki itu paksa ceraikan. Sebab syariat Islam membenarkan hanya 4 sahaja. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat pula tuan-tuan, mengawini perempuan musyrik menyembah berhala. Maknanya orang kafir lah. Perempuan musyrik yang dimaksudkan ialah peganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Perempuan ini halal dikahwini jika dia telah memeluk Islam. Maknanya, kita tak boleh kahwin orang yang bukan Islam. Tapi sementara pengharaman itu, selagi mana dia belum Islam. Kalau dia masuk Islam, bolehlah kahwin. Cuma itulah kadang-kadang bila kata apa, masuk Islam sebab kahwin ni kadang-kadang kena tengoklah betul-betul. Kita risau. Kadang-kadang semata-mata nak kahwin aja. Lepas tu, apatah lagi kalau yang lelaki bukan Islam, perempuan tu Islam. Jadi kekuatan tu terletak kepada lelaki sebagai suami di dalam ketua keluarga. So dia yang kena betul-betul bersungguh-sungguh nak bimbing. Tapi kalau kata isteri Islam, lelaki bukan Islam, kekuatan tu terletak pada isteri lah, nak bimbing pula suami. Bukan kata tak boleh dan bukan kita kata tak percaya, tetapi perlu ada kekuatan lah. Isteri nak bimbing suami. Saya pernah ada pengalaman satu tuan-tuan. Seorang ayah, dia datang pejabat, dia kata, Ustaz, anak saya ni dia nak kahwin dengan orang bukan Islam. Anak dia perempuan. Dia nak kahwin dengan lelaki bukan Islam. Saya dah jenuh pujuk dia kata, tapi dia tak mau nak kahwin juga dengan bukan Islam. Saya kata, tak apalah, panggil lah. So, kita pun panggil. Nasihat lah, dia kata, betul ke kamu nak kahwin dengan dia? Tak ada masalah nak kahwin, boleh. Tapi dia masuk Islam. Minta yang lelaki ni masuk Islam. Yang perempuan ni tak ada masalah. Sebab dia perempuan Islam, tak ada masalah. Yang lelaki lah. Macam mana nak pujuk yang lelaki masuk Islam? Kita panggil lah yang lelaki. Dia kata, you nak kahwin dengan dia tak ada masalah, boleh. Tapi you kena masuk agama Islam lah, baru kita boleh uruskan perkahwinan ni. Dia kata, saya tak nak masuk Islam. Yang lelaki ni lah. Yang lelaki ni bukan Islam. Saya tak nak masuk Islam. Saya kekal istiqomah dengan agama saya. Dia pun istiqomah juga. Tapi dia kata dia tetap nak kahwin. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tak convert masuk Islam, tapi dia kata dia tetap nak kahwin juga dengan yang perempuan Islam. Saya kata tak boleh. Saya kata, hukum syarak kami tak membenarkan. Jangankan hukum syarak, yang melalui proses pendaftaran yang biasa, yang kalau bukan Islam kahwin lah. Dan yang bukan Islam kahwin melalui apa? JPN apa kan, register tu. Itu pun tak boleh, saya kata. Nak buat macam mana? Saya kata, kalau nak tak nak, kena jugalah. Ada berkeras, tak mau. Saya tak mau, saya nak kekal. Dia kata, yalah, kita tak boleh nak paksa dia masuk Islam. Takkan saya nak paksa dia masuk juga Islam. Tak masuk ke lempak. Tak adalah. Kita boleh cakap je lah. Kata, you nak, boleh, tak ada masalah. Masuk Islam, kita bantu uruskan. Dia tetap tak nak. So, apa kuasa yang saya ada? Saya tak boleh nak paksa, saya kata. Tapi perempuan tu tetap degil nak juga. Cerita tu panjang lah tuan-tuan. Tu pengalaman saya lah. Daripada pukul 5 petang, dia datang sampai pukul 8 malam. Sampai pukul 8 malam. Sebab dia ada drama. Dia berguling-guling, dia meronta-ronta. Panggil teman lelaki dia datang, macam-macam lah. Akhirnya, ringkas ceritanya, selepas dah senyap lama dah, 2-3 tahun lepas tu, ayah dia datang uruskan akad nikah anak dia. Anak dia, yang itulah, yang kes yang dia tu. Akhirnya dia kahwin dengan lelaki Islam. Saya tak tahu cerita dia dengan lelaki yang bukan Islam tu, dia putus ke, dah tak ni ke, saya tak tahu. Itu besar tu. Sebab apatah lagi kalau sebagai perempuan yang agamanya pun tak kuat. Semayang kadang tinggal contohnya. Nak bimbing pula suami yang baru masuk Islam, yang asas pun tak ada. Perlu kekuatan. Kita takut nanti sekadar nama je. Nama je. Okey. Baik. Mana tadi?
Okey, seterusnya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ini masuk Islam lah. Sesungguhnya wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik perhatian kamu. Itu kadang-kadang pelik. Ya, yang mencengkeh tadi tu. Ya. Saya tengok yang lelaki tu, tengok atas bawah tang mana yang dia berkenan, saya tak tahu. Saya rasa daripada yang kita ni, orang-orang Melayu ni, punya ramai yang handsome-handsome, dia juga berkenannya. Tak tahulah. Tang mana. Saya tengok atas bawah 2-3 kali, tak tahu tang mana dia berkenan. Tu orang kata cinta tu buta barangkali kot. Ya. Memang jenuh saya kot. Kalau saya nak kata, yang dari kalangan tuan-tuan ni, siapa yang tak handsome? Yang tak handsome tu lagi handsome daripada yang lelaki tadi tu. Yang calon dia, yang dia nak kahwin ke Islam tu. Ya. Pelik tau. Macam-macam lah orang kita ni. Ya. Punya ramai orang kita yang lawa, yang nak kata lawa. Ramai je orang kita yang handsome. Nak kata berharta. Ramai je orang kita yang ada handsome dan berharta. Yang kata berpendidikan. Ada je orang kita yang berpendidikan. Nak kata apa lagi? Macam-macam. Tapi dah itu dia kata tadi. Walaupun dia menarik hatimu, dia dah berkenan dah. Tapi Allah kata selagi mana dia musyrik, dia bukan Islam, kamu tak boleh berkahwin dengan dia. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mereka masuk Islam, akhirnya mereka lebih baik daripada kita yang Islam keturunan. Jangan main tuan-tuan. Amalan mereka lebih hebat daripada amalan kita. Kita malu pula yang tu. Kan? Berapa lama dah you masuk Islam? Oh, saya dah masuk Islam dekat 40 tahun dah. 40 tahun. Kita pun tak sampai umur 40. Kita pun umur tak sampai 40. Dia dah masuk Islam, dah memeluk Islam dekat 40 tahun. Kita pun contohlah tak sampai umur 40. Tengok amalan dia lagi hebat daripada kita. Itu yang hebat-hebatlah. Ya. Okey, baik. Kemudian seterusnya, mengahwini perempuan yang bersuami. Ni. Ya. Tidak harus seorang lelaki mengahwini perempuan yang bersuami. Dan masih berada di bawah jagaan suaminya. Dengar baik-baik ya, ada beza. Tak boleh mengahwini perempuan yang bersuami. Boleh mengahwini lelaki yang dah ada isteri. Faham tak? Tuan-tuan faham tak? Lambat benar. Pak Ibrahim dia laju benar. Dalam bab ini, haram mengahwini perempuan yang dah ada. Dia memang dah ada suami. Mana boleh kita nak kahwin? Ya? Lantak pilah dia benci dengan suami, dia menyampah dengan suami, dia bergaduh dengan suami. Selagi belum cerai, belum ada kata putus. Yang sah, dia orang ni bercerai, habis iddahnya. Selagi tu kita tak boleh kahwin dengan dia. Ya? Itu hukum dia. Ya? Perkahwinan hanya dibenarkan apabila suami perempuan itu meninggal dunia atau menceraikannya dan selesai iddahnya. Ini pun saya ada satu pengalaman kes tuan-tuan. Ya? Isteri dua suami. Tuan-tuan kan senang dapat kes macam ni. Ya? Isteri dua suami. Ni dah pasal dah masa dah time ni, sikit ringkas aja. Asalnya kes tu puncanya daripada suami. Ya? Suami dia tu kira ada masalah lah. Ya? Kira akhlaknya tak bagus lah suami dia ni. Ya? Jadi isteri dia ni macam bawa lah kes ke mahkamah. Ya? Kemudian dia ada lafaz satu ta'liq. Saya pun dah lupa apa lafaz ta'liq dia. Ringkas macam ni contohnya. Kalau aku buat gini, suami dia buat ta'liq lah. Kalau aku buat gini, jatuh talak contohnya. Saya lupa apa benda yang dia maknanya lafaz ta'liq yang kalau dia buat tu jatuh tu. Kemudian jadi cerita dia buatlah, suaminya buatlah benda tu. Ya? Dan bawalah ke mahkamah. Bawa ke mahkamah.
dia tak tunggu keputusan mahkamah. Yang isteri ni tak tunggu keputusan mahkamah. Dia ingat bila lafaz je ataupun berlaku je benda itu, automatik jatuh. Terus sah talak tersebut. Jadi perempuan ni pun dia ada kira-kira juga, dia ada affair pula dengan lelaki lain. Dia pergi berkahwin pula dengan lelaki lain di Thailand. Ya. Lepas tu, sebab bukan semua kes cerai ataupun lafaz cerai ta'liq ke masuk mahkamah sah. Lafaz tu belum tentu. Kadang-kadang ada yang bersifat teknikal. Hakim kata, okey, lafaz tersebut tidak sah. Dalam kes tu tak sah. Maknanya ta'liq tu tak sah. Adalah teknikal dia. Ya. Jadi bila tidak sah, apa maksudnya bila tak sah, tuan-tuan? Maksudnya, dia masih lagi suami isteri. Dalam masa yang sama, isterinya tak tunggu pula keputusan tu, terus pergi. Ada affair pula dengan lelaki lain, pergi kahwin kat Syah. Lagi berbelit-belit kes-kes tu. Akhirnya, selesai ke mahkamah, suami dia pun naik. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah lah selesai di mahkamah. Mahkamah kata, ta'liq tu tak sah lah, tak jatuh lah. Adalah teknikal dia. Sebab apa dia tak jatuh. Jadi kami ni sah lah suami isteri. Saya kata alhamdulillah lah. Okey lah tu. Baiklah semula kan suami isteri. Suami dia kata, Ustaz, untuk makluman Ustaz, dalam pada sementara kes ni belum confirm di mahkamah, isteri saya sekarang dah nikah dengan lelaki lain di Thailand. Jadi saya ni dah ada dah bermadu lah, suami dia kata. Istilahnya dah bermadu. Suami ni kata saya ni dah bermadu sebab isterinya ada satu lagi suami. Dalam pada dia suami lagi yang sah. Jadi apa nak buat? Apa nak buat, Ustaz? Kalau dah macam ni, saya kemas-kemas barang saya keluar pasal dia dah kahwin satu lagi. Ya. Akhirnya dia bawa kes lah. Dia bawa kes dan dia mohon cerai lah dengan isteri dia sebab isteri dia pun dah buat macam tu. Ya. Itu contoh lah. Ya. Maknanya tak boleh kahwin selagi dia masih isteri orang. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wal muhsanatu minan nisa, dan diharamkan juga kamu mengahwini wanita yang bersuami. Ya, tak boleh. Okey, baik. Yang seterusnya, mengahwini orang perempuan yang masih dalam iddah. Ni panjang ni. Seorang lelaki tidak harus mengahwini perempuan yang masih dalam iddah. Sama ada iddah itu kerana perceraian atau kematian. Ya. Ingat ya, iddah ni ada berbeza-beza. Okey, baik. Iddah cerai biasa. Cerai biasa. Cerai talak, aku ceraikan kau, talak satu semua. Ya, iddahnya ialah 3 kali suci. Okey. Iddah bagi yang kematian suami. Suami dia meninggal. Iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Iddah bagi orang yang mengandung. Mengandung. Diceraikan ketika dia mengandung. Iddahnya ialah sehingga melahirkan anak. Apa lagi? Iddah bagi perempuan yang dah tak ada haid. Udah umur 80 bercerai. Ada tuan-tuan, kadang Allah. Udah peringkat atuk kita dah umur 80, umur dah nak takdirnya begitu. Kita nak buat macam mana kan? Ya. Jadi dia dah tentulah isterinya tak ada haid dah. Dah 80 kan, menopause dah. Dah double, triple dah. Jadi bagaimana iddahnya? Iddahnya ialah 3 bulan. 3 bulan Qamariah. 3 bulan Hijriah lah. Ya. Kemudian, apa lagi iddah? Kalau iddah dia diceraikan, cerai biasalah kan. Suami dia kata aku ceraikan ke talak satu. Okey, jatuhlah talak. Okey. Kalau ikutkan iddahnya ialah 3 kali suci. Kemudian baru seminggu cerai, masih dalam iddah lagi tu. Seminggu cerai, suami dia meninggal. Suami yang lepas cerai tadi tu meninggal. Jadi apa iddah pada bekas isteri ni pula? Iddah dia akan berpindah jadi 4 bulan 10 hari pula. Bermula bila? Bermula daripada tarikh kematian. Elok-elok 3 kali suci,
Elok ngam-ngam dah nak habis 3 bulan suci, pup meninggal. Panjang pula iddahnya sehingga meninggal. Masih tinggal meninggal pula dah. Sehingga habis 4 bulan 10 hari itulah, ya. Sehingga habis bulan 10 hari. Iddah bagi suami yang menceraikan isteri sebelum dukhul. Ada tak? Dukhul tu, jima' lah, jima'. Dia dah menikah, belum bersama lagi, belum jima', diceraikan isteri dia. Ada iddah? Tak ada iddah. Tak ada iddah. Dia dah menikah, tapi belum bersama. Diceraikan isteri dia. Ataupun tahap PL dia pula, selesai je aku terima nikah ni. Sah, dah sah. Terus ada, aku ceraikan dia talak 1. Tahap wayar putih ke apa masa tu, tahu? Tiba diceraikan. Baru selesaikan nikah. Belum bersama lagi. Jadi ketika itu ada iddah tak? Tak ada. Sebab dia belum bersama. Beza pula, dia akad nikah. Akad nikah. Tapi, lepas akad nikah, belum bersama, meninggal. Belum bersama, meninggal. Faham tak? Akad nikah. Sebelum nak masuk bilik, dia pergi bilik air, ambil sembahyang, tergelincir, jatuh, meninggal. Jatuh, meninggal. Belum bersama lagi. Ada iddah tak? Ada tak iddah? Ada iddah. Banyaklah kalau nak cerita bab iddah ni. Ni pun dah masuk waktu ni. Kita habiskan, tuan. Okey, baik. Seorang lelaki tidak harus mengahwini perempuan yang masih dalam iddah, sama ada iddah cerai atau kematian. Perkahwinan hanya boleh apabila selesai iddah tersebut. Meminang pun tak boleh dalam iddah. Dia dalam iddah, kita masuk minang. Dengar cerita laki awak sudah meninggal bulan lepas. Awak masuk datang minang lah. Haram hukumnya. Meminang pun tak boleh. Isi borang kahwin pun tak boleh. Walaupun tarikh nikah tu selepas habis iddah pun tak boleh. Haram hukumnya. Apatah lagi kalau iddah tu kematian suami, kawan tu baru sedih. Kematian suami, kau dah datang masuk merisik. Sabar-sabarlah dulu. Okey, baik. Yang terakhir. Saya habis ni kot yang terakhir. Okey. Perempuan yang diceraikan talak 3. Perempuan yang diceraikan dengan talak 3 harus dikahwini oleh bekas suaminya semula sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain dengan perkahwinan yang sahih menurut syarak. Ini orang kata apa? Cina buta. Entah mana datang istilah wallahualam. Okey. Dia ceraikan isteri dia. Aku ceraikan kau talak 3. Jatuh talak. Okey. Tiba-tiba dia nak baik semula. Dia dah terkenang balik. Tak boleh dah tinggal seorang-seorang. Kena bersama balik. Tapi dah terlepas cakap talak 3. Jadi apa perlu buat? Isteri ni kena habis iddah dulu. 3 kali suci. Habis iddah 3 kali suci. Dia berkahwin dengan lelaki lain. Tanpa ada perjanjian sulit ke apa benda kat belakang. Tak ada. Dengan rela hati. Kahwin-kahwin dengan suami yang baru. Hidup macam biasa. Takdirnya bercerai pula. Bercerai. Tanpa ada dirancang. Kemudian tunggu iddah cerai dengan suami dia yang kedua tu pula. Habis iddah dengan suami yang kedua itu. Barulah boleh dia kahwin balik. Kahwin balik. Itu maknanya haram dia kahwin balik dengan bekas isteri yang diceraikan talak 3. Bersifat sementara, iaitu apabila dia masih lagi belum selesai 2 step tu tadi. Maknanya dia selesai iddah cerai yang suami pertama, kahwin dengan suami kedua, cerai dengan suami kedua, habis iddah suami kedua, baru boleh kahwin. Yang itu pun saya ada kes juga kendalikan. Tapi tak apalah, pasal dah habis waktu ni, tak payahlah cerita sangat. Okay, baik, bekas suami hanya boleh mengahwininya dengan akad nikah yang baru setelah perempuan itu diceraikan dan selesai iddahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah.
Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in zanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinu liqaumi ya'lamun. Kemudian jika si suami mentalaknya ini sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, ini bekas suami pertama dan isteri, untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui. Ya, itulah dalil. Dan itulah ada berapa tadi golongan yang haram kita kahwini yang bersifat sementara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang bersifat sementara. Wallahu a'lam. Ada soalan ya? Yang mana? Kalau selesai iddahnya, dari segi hukum nikah sah, tetapi dari segi amalan, dari segi akhlaknya berdosalah kerana menzalimi. Dari segi sah. Cukup syarat, maknanya dia ceraikan talak 3, habis iddah. Maknanya dah habis iddah, betul-betul 3 kali suci dah habis iddah, baru dia kahwin dengan suami kedua. Okey, dari segi hukum syarak sahlah dia kahwin sebab dah habis iddah, boleh kahwin. Dan dia kahwin pula, dia bercerai. Mungkin ada unsur-unsur didorong, dia bagi duit. Aku bagi kau 1,000, kau ceraikan isteri kau. Contohnya. Kalau betul dia lafaz, aku ceraikan kau talak 1 contohnya. Jatuh talak. Dari segi syarak, sahlah talak tu. Dari sudut dia buat pakatan di belakang, itu dia berdosa lah. Seolah-olah dia menjadikan perempuan atau isteri dia itu seperti barang-barang mainan lah. Nikah, dari segi nikah ataupun cerai, cukup syarat dia tu sah je. Tapi kalau dari sudut amalan dia buat pakatan dan sebagainya, itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Itu yang saya cerita tu, saya ada pengalaman uruskan kes tu, macam itulah. Sampai ke peringkat, kita panggil perempuan. Saya kata, betul ke kamu ni, ada apa-apa pakatan ke apa dengan dia? Dia dah kahwin, cerai, lepas tu cerai talak 3, kahwin dengan lelaki lain, seolah yang lelaki kedua tu macam pak sanggup. Sebab tak lama lepas dia nikah dengan lelaki yang kedua tu, cerai. Saya ingat beberapa bulan dia. Lepas tu cerai. Jadi macam kami timbul syak lah. Yelah, kalau kita tanya Zahir, dia takkanlah mengaku. Tak ada pakatan. Bahkan sampai ke peringkat, saya tanya lebih detail, saya kata, kamu nikah ni, ada melakukan hubungan tak dengan dia? Maknanya, jima' lah. Dia kata, ada lah. Maknanya, bila berlaku, ada benda tu, kita anggap dengan kerelaan lah perkahwinan itu. Bukanlah ada pakatan. Pendek cerita tak payah buat lah. Pening kepala. Dah habis tu, habis. Carilah yang lain. Apa bersusah. Okey, ada lagi tuan-tuan? Wallahualam. Setakat pengetahuan saya, tak adalah dengar. Tetapi kalau dari sudut hukum syarak, macam mana pun dia kena isytiharkan iddahnya. Dia kena isytiharkan juga iddah tu. Sebab hikmah iddah tu, walaupun dia boleh sebut, saya tak ada bersama dengan isteri saya. Hikmah iddah ini antaranya ialah nak memastikan rahim isteri kita tu kosong daripada benih suami dia itu. Jadi, walaupun dia mengaku, Yang Arif, contohnya dia katakan, saya, semasa suami saya lapaskan cerai saya, suami ni tak pernah, dah setahun tak melakukan hubungan jima' lah. Maknanya nak meyakinkan hakim, contohnya kata, tak perlulah ada iddah, sebab iddah ni hikmahnya untuk memastikan rahim tu kosong. Kalau dia kata, saya mengaku saya tak pernah melakukan hubungan pun dengan suami saya dekat setahun dah. Dia tidak mengubah hukum. Hikmah tu ialah hasil daripada pensyariatan itu.
tapi dia tak akan mengangkat pensyariatan itu. Jadi hukum iddah tu tetap berjalan. Seingat saya tak dengar lah. Belum pernah dengar dia kata tak ada iddah tu. Melainkan yang tak ada iddah tadi macam tadi itulah. Ya. Dia nikah isteri dia, lepas tu diceraikan. Belum bersama lagi dengan isteri dia, diceraikan isteri dia. Jadi itu tak ada iddah. Tak ada masalah. Okey. Clear? Ramai tajuk ni suka benar tuan-tuan. Yang perempuan ada nak tanya ke? Tak ada. Okey ya. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada bulan akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrul insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.